Apa yang kita perlu tahu, pertama sekali sekolah dibuka hanya untuk murid tingkatan 5 dan 6 sahaja. Mereka yang ambil SPM, SVM, STPM, STAM, itu sahaja yang perlu hadir. Yang lain masih lagi tidak perlu hadir ke sekolah. Dan apabila mereka ni datang ke sekolah nanti, antara garis panduan yang mereka perlu ikut, perhimpunan sekolah selepas ni tidak boleh dilaksanakan lagi. Murid-murid dah tak boleh berkumpul. Maknanya hari Senin, kita tak tengok dah berkumpul murid-murid, ada menyanyi lagu, baca ikrar, lepas tu tengok belakang ada kawan-kawan lambat, kena denda kan. Okey, lepas ni dah tak ada. Perhimpunan dah tak boleh buat. Kemudian norma baru yang lain adalah penjarakan sosial yang mana dilaksanakan dalam kelas. Meja disusun jarak 1 meter. So dalam kelas tu, murid akan berkurangan. Murid yang lebih akan dimasukkan ke kelas tahun yang tak datang. Suasana dia macam exam lah kan. Ini juga akan digunakan dalam bengkel, makmal komputer, makmal sains, yang mana ada penjarakan, mana jarak 1 meter, tanda X, tak boleh duduk lah. Selepas ni, yang ni murid-murid suka lah. Dulu tak boleh makan dalam kelas. Sekarang lepas ni boleh makan dalam kelas. Ambil makanan berbungkus daripada kantin, bawa pergi ke kelas. Makan dalam kelas, kemudian bersihkan, cuci tangan, jangan lap dekat langsir kelas. Itu yang penting. And then, ini nak mengelakkan murid-murid berkumpul di kantin. Dekat kantin pun masa ambil makanan tu, dia akan tanda jarak 1 meter. Terusnya, perjalanan murid di sekolah. Kalau laluan itu kecil, laluan tu akan dijadikan laluan one way. Satu hala, perlu ada tanda anak panah lah kan. Arah mana nak masuk, lalu kemudian keluar. Ini nak mengelakkan sesak ataupun bertembungnya murid. Okey, jadi kalau laluan tu besar, boleh buat two way, dua hala lah. Seterusnya, menyediakan sudut sabun ataupun hand sanitizer di tempat-tempat yang sesuai. Contohnya tandas, bilik guru. Yang paling senang sekali kita sediakan dekat pintu gate masuk lah, pintu utama masuk kan. Masuk-masuk sampai je pakai hand sanitizer. Kalau mampu sediakan setiap kelas, lagi bagus. Inisiatif parent juga, kalau boleh bekalkan sendiri untuk anak-anak kan. Senang anak-anak pakai hand sanitizer sendiri. Dan selepas ni, datang ke sekolah perlu tulis nama dan cek suhu. Macam kita nak masuk dekat kedai, lebih 37.5 tak boleh masuk. Tapi kalau murid tu datang jalan kaki atau naik basikal, dia akan dibagi tempoh untuk cool dulu, bagi turun balik suhu dia, baru ambil. Untuk murid, cikgu dan kaki tangan sekolah, semua setiap hari perlu macam ni. Okey, untuk pengusaha van juga perlu main peranan. Van dan bas sekolah, dalam SOP ni juga tertulis, iaitu dalam van perlu jarak 1 meter. Murid-murid tak boleh duduk rapat-rapat. Perlu ada penjarakan dalam kenderaan tu. Maknanya semua pihak kena main peranan lah ni, bukan termasuk sekolah saja. Pengusaha van pun sama, kena main peranan untuk memastikan murid-murid ni selamat pergi, selamat balik. Untuk murid-murid yang sekolah asrama, dinyatakan iaitu murid-murid asrama kalau katil double decker, katil bawah sahaja boleh digunakan. Katil atas tak boleh digunakan. Dan katil tu juga disusun dalam jarak 1 meter. Tapi kalau katil atas tak boleh digunakan, tiba-tiba korang rasa macam ada benda, mungkin sekolah dah lama sangat tinggal kot kan. Tapi tak ada apa-apa lah tu kan. Dan juga SOP di asrama, murid-murid perlu beratur di dewan makan, ambil makanan dan makan di meja dengan penjarakan 1 meter juga. Sama juga. Tapi kat asrama ni, warden kena main peranan lebih lah. Sebab kita tahu murid-murid asrama ni macam mana kan. Dalam bilik guru turut perlu ada penjarakan 1 meter, iaitu susunan meja guru. Kalau dulu rapat-rapat, setiap meja seorang. Tapi selepas ni mungkin ada penjarakan 1 meja. Contohlah, Cikgu Rosnah ada. Cikgu Mat, pangkah tempat dia, tak boleh duduk situ. Ada penjarakan. Cikgu Aris ada. Jadi Cikgu Mat kena pindahlah ke bilik guru lain ataupun kelas lain yang disediakan nanti. Dan apa yang kita perlu tahu, sekolah akan dibuka 2 minggu selepas diumumkan. Contohnya kalau umum 5 hari bulan, 19 hari bulan baru sekolah buka. Itu contoh. Tapi kita tak tahu pun bila kerajaan nak umum. So, 2 minggu itulah tempoh persediaan cikgu-cikgu, tempoh persediaan kaki tangan sekolah, nak membuat susunan meja dan tanda dan sebagainya sebelum murid-murid datang nanti. Dan SOP ni akan ditambah baik dari masa ke semasa sekiranya ada keperluan. Kesimpulannya dekat sini, tingkatan 5 dan tingkatan 6 ni adalah benchmark. Korang adalah penanda aras. Kalau korang boleh mengikut SOP ni, mungkin KPM akan kaji untuk buka sekolah rendah. Tapi kalau dalam tiba-tiba lah kan, ada satu kes dalam kalangan sekolah menengah ni, mungkin kerajaan tak berfikir untuk buka pula sekolah menengah. Mungkin sekolah kena tutup. Mungkin kaki tangan sekolah, warga, murid-murid, guru, staf sekolah, semua kena saring pula nanti. So, sama-sama main peranan. Semoga dipermudahkan urusan mereka yang akan ke sekolah dan selamat kembali ke sekolah.